Apa hukum pemandu PAS sekolah private sapu atau pelajar bukan Islam ke gereja pada tiap-tiap minggu? Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kamu bertolong-tolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Dalam masalah harta orang, awak tolong hantar saya ke gereja tu, nak buat benda? Nak panggil kawan saya seorang hak tengah ngecat tepi pagar tu, boleh. Pasal apa? Bukan nak pergi nyembah di gereja, betul tak? Muata je aku kat ke kuih Hindu tu kejap, apa? Dah nak bayar sewa, tok cia tu tuang sewa rumah aku, tak ada masalah, boleh hantar. Faham lagi contoh ha? Tapi kalau nak hantar tu memang orang ni nak pergi semayang, nak pergi maknanya nak buat perkara yang syirik, tak boleh tolong. Faham? Saya dan kawan saya tanding, lepas tu saya pun bagi hadiah. Adakah berjudi? Tidak. Yang berjudi ni bertaruh. Salah satu maknanya kedua semua pihak mengeluarkan sedikit harta atau banyak, dan jika bernasib baik mendapat pulangan yang lebih daripada harta yang dikumpulkan sebagai taruhan. Maka haram. Tapi kalau buat tandingan, buat hadiah saja, tak ada bayar apa-apa, tidak judi. Dijemput ke semua maknanya penduduk kampung Pok Tuyu ini untuk menyertai pertandingan skateboard. Faham tak? Anjuran JKKKKKKK kampung ini. Hadiahnya RM1,000 tempat pertama, tempat kedua RM2,000 dan tempat ketiga hanya mendapat RM3,000. Lepas tu bayar dia, tak payah bayar apa-apa, harus pada syarak. Faham tak? Kalau saya lepas solat sunat ba'diyah subuh, boleh ke saya buat solat tu lepas solat subuh? Boleh. Saya tengok orang negro pak saya solat gitu. Boleh. Kalau kita lepas. Yang tak bolehnya solat sunat sebelum subuh sampai masa tak ambil solat lagi. Dah mana mudah solat sunat sebelum subuh? Biar nak buat lepas subuh. Tak boleh. Sampai masa mayang subuh, tak mayang subuh lagi. Dah mana? Qada karang pukul 8 boleh. Tak boleh buat gitu. Soalan seterusnya. Saya selalu nasihat kawan saya supaya tutup aurat, tapi dia selalu main-main dengan cara tutup aurat. Seperti dia selok baju nampak pusat, lepas tu dia tutup, dan dia buat acak kali gitu. Dak cakap dah nak tegur, mohon penjelasan. Jadi gak budak-budak jadi kepala bodoh gitu. Dipanggil kepala masuk air. Tengah budak-budak tu memang dia tak tutup aurat, tapi bila orang tegur dia, dia tak nganjing. Faham tak? Tapi tetap tak tutup aurat, cuma dia tak nganjing. Ni masuk air, dia nganjing pula. Orang kata tutup aurat, kau dia buka. Kau tutup aurat, kau dia buka. Jadi jangan suruh, sebab dengan kita suruh lagi terbuka aurat dia. Doa dah supaya dia dapat hidayah. Budak-budak tak tahu benda. Apakah hukum pergi ke tempat maharja lawak malam ni? Kita tak tambu bala nak jawab molek-molek tamburi jadi bala PCO. Jadi sampai dulu berlawak maknanya tidak melampau, tapi kalau sampai melampau dengan keadaan-keadaan tak, juri pun tidak menutup aurat dan sebagainya. Jadi sudah over dia panggil. Batulah berhibur jangan berlebih-lebihan, bersukang jangan berlebih-lebihan. Apa saja pun buat, majlis jangan berlebih-lebihan. Majlis nikah Nabi suruh aulim buat majlis, tapi jangan melampau batas. Jadi sebaik-baiknya tinggallah. Kita pergilah ke program-program yang memberi manfaat kepada kita. Siapa patuh habis pagar-pagar, butuh terus pagar, gebuk tiket. Tak ada lagi dalam mana-mana pembahagian tiket Raja Lawak butuh pagar, melainkan di Terengganu. Macam orang jakung. Macam orang asli 1000 pagi tadi. Utuh terus, dah lah stadium sebelah tu utuh. Pagar pun utuh juga. Kerana nak dapat tiket free punya pasal. Jadi malunya orang Terengganu. Jadi kebulu pagi tu semua benda. Tapi mudah-mudahan
Tak, maknanya tidaklah sampai tak berlebih-lebihan. Kita nak kontrol pun tak boleh nak kontrol dah. Kerana orang nak sangat. Bila nak sangat itulah jadinya. Kalau pergi setakat pergi malam ni, lepas tu malam lain dengar kuliah boleh tahan. Hak kereta bimbang ni, hak pergi malam ni, hak jenis tak pergi kuliah tu. Lepas tu bodoh pakai mampu. Tak reti semayang, tak reti bak taharah, tak reti halal haram, tak faham benda. Duduk berlawak-lawak semua, tak ada masuk info maklumat berkenaan hukum hakam, balik awal kosong, jiwanya kosong. Bila jiwa kosong memusuhi Islam. Bila jiwa kosong menentang ulama. Bila jiwanya kosong sanggup nak menipu dan sebagainya. Soalan seterusnya, kita ada 7 minit 9 saat lagi. Boleh tak semayang tengah hujan? Contohnya kuliah ustaz penuh, saya solat kat luar, tidak ada bumbung, tiba-tiba hujan, nak turunkan solat ke nak start motor? Jawabnya teruskanlah semayang. Bukan sokmo kita semayang dalam hujan. Kita semayang sokmo dalam rumah, dalam surau, dalam masjid. Sekarang Allah beri peluang kepada kita, dapat kita menyamai seperti keadaan saudara kita di luar negara, di tanah Arab. Di tanah Arab semayang di tepi lokang, semayang tepi kedai, semayang atas jalan. Betul tak? Dia mereka semayang atas pasir. Ni ada dah di negara kita. Tak muat sejik, semayang di luar-luar. Itu sebenarnya satu kurnia daripada Allah. Teruskan. Dodo semayang dalam hujan, demam, mati, masuk syurga. Sebab apa? Pasal meneruskan solat walaupun sejuk dalam hujan. Betul tak? Cuma masalahnya apabila nampak aurat, waktu saja hendaklah kita berhenti semayang. Kalau sudah nampak aurat, kerana sudah tidak sah. Mayang luar bagi hujan lebat, baru tayak awal bau mari hujan. Pakai jubah putih, luar dalam tak pakai. Betul tak? Jubah hitam tak apa. Kena hak jubah putih, nyaknya ke dia. Basah berjeruk sebab baru tayak awal hujan lebat, bau mari basah. Bila berdiri jadi guna. Jubah putih, jubah basah, lekat tak di tubuh? Nampak aurat tak? Maka batal tak mayang? Batal. Basah je bayang bangun. Tak pegang gini dah, gini terus. Tak. Tapi alhamdulillah, sebab dulu tengok orang mayang itu di Mekah, atas lipat, atas tangga tau, tepi lokang di Mekah kan. Ni boleh tengok dah semayang gitu. Masih di Selangor itu dalam atas di beda. Jalan atas jalan, atas di beda. Belakang tiang. Pak pelik-pelik celah mutu ada orang. Di Wakaf Baru ke mana, Kampung Sirih, Kota Baru, dalam pokok bunga ada orang tayak akhir. Tengok keluar pokok bunga, orang ambil gambar pokok atas, jujurlah pokok ni. Saya ada seorang kawan Rusia perempuan, adakah salah jika niat untuk bawa dia masuk Islam, kahwin dengan dia walaupun dia tidak mengetahui? Tak salah. Kita ada niat nak mengislamkan seorang, baik. Kita ada niat untuk mengahwini seorang perempuan tanpa dia ketahui pun tidak salah. Faham? Sebab mula-mula tindakan dulu ke niat dulu? Niat dulu. Bila kita ingat, tak usah kata orang Rusia, ni duk Rusila dah. Kita tengok seorang perempuan, jumpa di Rusila. Kita pun rasa, aku nak ambil jadi isteri aku anak pedia ni dosa tak gitu? Tak. Yang dosa kita niat nak buat benda yang jahat. Nak dia comel, ambil buat lagu ni, buat lagi jual siang. Aku dosa. Apakah boleh ber-SMS dengan tunang? Jawabnya tak, tunang pun boleh, tak ada masalah. SMS ni sama dengan surat. Kita ambil tulisan pen, tulis di surat.
Nampak? Lepas tu beri ke dia pun tengok surat tu. Dosa tak? Tak. Tak ada surat, ambil kapcak tulis di dinding rumah. Nampak? Assalamualaikum. Saya nak jumpa ayah awak sekejap, boleh tak? Cak terus di dinding flat. Sama juga. Semuanya tulisan memberitahu, wakil bagi mulut yang berbicara, terjemah bagi hati yang tidak ada huruf dan suara. Tapi bila tak dijaga, melebihi daripada sempadan. Situ baru ada halal haramnya. Soalan seterusnya, apa hukum kita pergi tengok marja lawak? Jawab dah tadi. Ada pula. Adakah wajib suami bawa isteri tunai haji? Begini pula jika isteri itu seorang yang nusuh, tidak wajib bawa isteri. Sunat seorang suami bawa isterinya menunaikan haji dengan harta daripada suami. Dan isteri yang derhaka, bawa jugalah. Derhaka pun isteri pun juga. Marahlah qada-qada patut. Jangan sampai maknanya kita putuskan rahmat Allah yang bukan milik kita. Aku dah apa dah mu bakal bila-bila dah mu memang kekalan neraka dah, memang tak ada apa. Jangan kata gitu. Jahat lagu mana pun isteri kita juga. Marah lah, jerkah lah, jek dah tak tekak dalam hati. Aku maafkan dia. Kalau aku tak maaf, susah dia di akhirat nanti. Faham lagi? Apa hukum perempuan pergi haji tanpa diiringi muhrim? Ulama' mensyaratkan perempuan itu bermusafir dengan ada teman, sama ada suaminya atau mahramnya. Bila tidak ada mahramnya, maka memada dengan satu kumpulan wanita yang menemaninya. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami mensyaratkan 4 orang wanita yang adilah, perempuan biasalah yang semayang. Syekh Ramli mensyaratkan 3 orang sudah memadai. Dalam keadaan sekarang lebih mudah, kerana perempuan yang pergi haji bukan naik kapal terbang seorang, dia bawa di kapal terbang. Tapi bila dia pergi, dia ada jemaah. Duduk dalam kapal terbang pun ramai-ramai, bukan seorang-seorang. Tak, sampai di sana pun seorang ke ada jemaah, maka dikira sebagai penjaga keamanan perempuan itu sendiri. Yang dilarang sangat musafir ini bersendirian. Seorang diri puang naik motor, nak pergi mana? Maklum, lagi Penang je. Seorang diri naik Ducati, takutnya colek dia orang tengah jalan, berbahaya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.